A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli وهيئ لنا من أمرنا رشدا إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. صدق الله العظيم. Yang dihormati Tun Imam, yang dihormati Tun Bilal, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati lagi dikasih sekalian, alhamdulillah Allah izinkan kita berkumpul lagi pada malam ini untuk kita menyambung lagi kuliah kita dalam buku Manusia dan Islam. Bulan 3 ni bulan 6 maknanya 4-5 rehat tu begitu. Jadi kita sedang membicarakan tajuk bukti-bukti saintifik tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sebahagian tajuk ni kita dah bicarakan. Jadi kita sambung lagi sebahagiannya. Dia kata selepas kita mempelajari tentang proses kejadian manusia, marilah kita mempelajari pula hakikat yang kedua tentang kejadian alam semesta atau jagat raya dalam seperti yang disebut dalam Al-Quran. Seperti yang disebut dalam Al-Quran. Jagat raya. Antaranya ialah firman Allah SWT, qul inzuru madza fis samawati wal ard wa ma tughnil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun. Surah Yunus. Terjemahannya, katakanlah wahai Muhammad, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang yang tidak beriman. Dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang yang tidak beriman, maknanya tidak bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan rasul-rasul. Tak bermanfaat kepada siapa? Kepada orang yang tidak beriman. Ayat ni simple je. Dia kata apa? Unzuru, katanya, madza fis samawati wal ard. Tengok, perhatikan apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah. Maknanya di langit dan di bumi itu bukanlah lagi kata sangat banyak, sangat banyak pun betul, tapi bukan sangat banyak. Dia dah habis semuanya itu tanda kekuasaan Allah berlaku. Begitu. Ya. Daripada sekecil-kecil benda sampai lah susah-susah benda, itu tanda kekuasaan Allah. Kalau kita persoalkan mana datang tanda kuasa Allahnya, ya. Tengok di langit, ya. Apa yang boleh kita buat pada langit tu? Kita tak boleh buat apa-apa. Tengok aja, ya. Matahari panas terik, bukan boleh kita adjust bagi dia tak terik, tak boleh. Kita carilah tempat berlindung. Itu yang kita boleh buat, ya. Ini, tahukah tidak di langit itu ada bintang-bintang?
Oh, memanglah tahu ada bintang. Ya, tahukah tidak bintang-bintang itu sangat penting bagi orang-orang yang menguasai laut. Ya. Orang yang hidupnya banyak pada laut, di tengah laut, pelayar-pelayar, mereka sangat penting melihat bintang itu. Kalau mereka orang yang pandai membaca kompas, maka kompas itu boleh dikatakan gantian kepada membaca bintang. Kalau tidak, bintang itulah tempat bacaan. Ya, kerana adanya bintang itu, maka bolehlah mereka balik ke tempat mereka. Apa yang nak dibaca pada bintang tu? Tuan-tuan tanya saya pun tak reti nak baca bintang tu. Tapi tahukah tidak bahawa kedudukan bintang tidak pernah berubah? Itu dia. Ya. Kalau situ ada bintang tu, situlah dia duduk daripada dulu, sekarang mungkinlah sampai kiamat dia duduk situ. Sebab itu dia boleh jadi panduan. Katalah umpamanya ada 3 bintang berderet ni, kita kenal bintang tu, jadi kita ke laut ikut hala bintang, ya? Nanti balik ikut hala tu balik. Jadi bintang lain tu tak apalah, banyak kita tahu bintang apa yang kita ikut. Sebab itu mereka boleh, sebab bintang yang 3 tu dan yang lain juga, dia tak berubah, dia duduk situ-situ dia duduk je, dia tak berubah, ya? Ini tuan-tuan, kalau kita nak tengok kekuasaan Allah yang banyaknya, tuan-tuan kena rajin-rajinlah tengok rancangan-rancangan dokumentari yang berkaitan dengan alam, umpamanya macam National Geographic itu, ya. Kalau tuan-tuan berminat membaca tentang astronomi, cakrawala, bintang-bintang, memang dia tak ada apa boleh kita buat pun, cuma sebagai pengetahuan, sebagai knowledge. Tetapi orang yang beriman akan melihat, hebatnya Allah menciptakan benda tu begitu, ya. Ini matahari itu sudahlah tuan-tuan, ya. Hari-hari kita tengok matahari itu. Kalau tanya pada kita, dia menyala tu, kenapa dia tak padam-padam? Banyak benar ke oksigennya di matahari tu? Orang ke bulan pun oksigen kena bawa, mana di angkasa tu tak ada oksigennya. Tapi dia menyala. Kalau dia menyala besar lampu pelita kita tu, tak apalah dia 1000 tahun menyala, makan oksigen sikit. Matahari itu, ada ahli astronomi mengatakan bahawa besarnya itu adalah 60 kali ganda besar bumi. 60 kali ganda besar bumi. Bumi ni tuan-tuan, kalau sebucu bumi ni terbakar sekali pun, satu dunia riuh rendah gamaknya, tak tahu nak kabarlah darurat macam mana, ya, kalau sebucu dunia ni terbakar, ya. Kalau satu bandar tu terbakar, katalah bandar yang besar, bandar California, hebatnya bandar Wuhan China, yang konon datangnya corona tu, ya. Ini dia berkata corona bukan daripada China, corona daripada Jepun. Pasal pokoknya China tidak Jepun, kita terima. Pasal Toyota Corona tu Jepun buat, katanya. Ke situ begini. Yalah, tak apalah, ya. Ini Wuhan tu satu bandar yang cukup moden rupa-rupanya, dan dia sangat hebat bandar dia. Kalau banding Kuala Lumpur ni suku je bandar demo tu, tuan-tuan, punya hebat. Satu Wuhan tu terbakar contohnya, ya. Amerika Syarikat, satu negara Amerika Syarikat terbakar umpamanya. Besarnya. Besar apa benda tuan-tuan, dalam peta tu yang dekat itu je, situ je terbakarnya, sikit aja. Tu tak sampai 1/8 gamak dunia ni. Kalau dia terbakar punya besar. Itu saya kata, kalau suku dunia ni terbakar, huru-hara dah dunia. Baru suku tu. Kalau satu bumi terbakar, bayangkan besar mana api. Bayangkan pula matahari yang 60 kali ganda pada besar bumi tu, dia terbakar bukan sebucu, dia terbakar semua. Banyak mana api, banyak mana oksigen dia nak pakai. Sana kita bumi ni oksigen tuan-tuan recycle, kita pakai
yang paling besar jasanya ialah pokok-pokok yang berwarna hijau yang melakukan fotosintesis. Kita dapat balik oksigen. Ini di matahari sana tu mana pokok apa benda yang nak recyclekan oksigen demo yang dah habis dimakan api tu? Bukannya hidup 1000 tahun menyalanya, entah berapa puluh ribu tahunnya, kita pun tak tahu, tapi dia tak padam-padam. Ya, tu itu kalau kita tanya tu, nak jawab macam mana tu? Jawapannya satu aja, itulah dia tanda kekuasaan Allah. Ini Allah jadikan matahari itu tuan-tuan, manfaatnya untuk bumi ni ya amat-amatlah banyak, ya, amat banyak. Ini jadi kalau matahari itu tidak ada, begitulah andaiannya ya, maka bekulah muka bumi ini. Yang duduk kutubnya Arktik dan Antartik ini pun banyak beku kan, ada matahari tu, cuma dia terlindung sikit dia tak direct sangat, jadi dia banyak beku. Bayang kalau matahari tak ada, ya, dia sangatlah tak berfungsi bumi ni. Sedangkan tuan-tuan, perut bumi, teras bumi, di dalam bumi yang tengah-tengah bumi tu, dia adalah logam cair yang sangat panas, ya. Mungkin sebahagian tu Allah tunjuk dengan apa? Dengan lava yang meletus, yang keluar daripada letusan gunung berapi. Itu di antara benda yang ada dalam perut bumi tu. Tu gunung berapi tu meletup, panas datang dari mana? Perut bumi tuan-tuan. Perut bumi ni dia ada logam, katanya logam. Kalau logam tu mana jadi jenis adik-adik besi tu lah. Kalau dia cair, bayanglah berapa banyak panas. Itu tu. Itu pun muka bumi sejuk kalau tak ada matahari. Jadi kebergantungan kita kepada benda-benda ni sangat kuat, dan kita tak boleh buat apa-apa. Kita hanya menerima sahaja benda yang telah Allah takdir dan ciptakan. Terima je, kita tak boleh buat apa-apa tuan-tuan. Tu kuasa Allah itu tuan-tuan sangatlah hebat, macam-macam, ya. Ini disuruh tengok langit, langit ada banyak kekuasaan Allah. Kita nampak awan yang bergerak itu, ya. Awan yang bergerak tu apa? Kalau tak ada awan tak boleh ke? Boleh, tapi Allah ciptakan awan itu. Ya. Ini awan itu di antara puncanya hujan. Ini macam mana boleh jadi hujan? Dia jadi hujan kerana uap panas di bumi naik ke atas. Benda panas kan naik ke atas, ya. Kita belajar sains dulu, udara panas ni lebih ringan, maka dia naik ke atas. Bila sampai ke atas, dia dah makin di atas makin sejuk. Benda panas kalau kena sejuk, macam kita bawa kuali yang ada air batu kan, bukannya dia bocor, tapi kelilin penuh air pasal dia sejuk. Apa yang berayur kelilin sampai macam ni nitik dia punya, bukannya dia bocor, tidak, itu kerana dia sejuk, maka dia membekukan udara yang ada di sekelilingnya. Bayang di atas tu sejuk, dia berkumpul, dia jadi awan. Jadi awan pula. Bila dia banyak, dia berat. Bila uap air yang halus itu, bila dia dah banyak, dia bercantum jadi titisan air, maka dia jadi berat. Bila dia jatuh, dia langgar yang lain, dia jadi lagi besar. Jadilah air hujan. Macam tak logik aja. Macam mana logik tak logik tuan-tuan? Itulah kitarannya, ya. Ini Allah jadikan hujan. Hujan tuan-tuan punya penting bagi tumbuh-tumbuhan. Ini, ya. Nak menunjukkan bahawa kita try benih awan untuk buat hujan bila kemarau, tapi hasilnya adalah yang berhasil pasal dibuat dengan ilmu, tapi hasilnya tak secantik apa yang Allah buat. Nampak? Dulu pernah mula-mula kita buat benih awan, hujan, jadi hujan beresid. Tu nampak? Dia tak cantik macam mana Allah buat.
Ini kuasa Allah, tuan-tuan. Tanah rendah, tanah tinggi, kalau ada air ke mana dia pergi? Tentulah ke bawah, kan? Betul lah tu. Sebab itu bila ada lopak dia berair, takung situ, jadilah tasik, sungai, laut semua, ya. Jadi tempat tinggi tak payahlah ada air, pasal air duduk bawah. Tapi betul ke tuan-tuan? Kita ada banjaran Titiwangsa, kan? Malaysia ada banjaran Titiwangsa tu, barisan gunung-gunung di tengah-tengah semenanjung Malaysia. Ada mana-mana gunung tu yang gondol dia tak ada pokok. Tapi kalau dah dia gondol dia orang tu lain cerita lah. Dia memang asal tak ada pokok, dia bolin aja ada. Mana ada? Sepanjang-panjang tu penuh pokok. Pokok dia tak boleh tumbuh kalau tidak ada air. Ya. Jadi air sepatutnya di tempat tinggi tak ada. Tapi dengan kuasa Allah, bukan saja ada, tuan-tuan, terjun air tu ke bawah. Ya. Airnya di atas tu punya banyak, terjun ke bawah. Jadi air terjun tu. Ya. Jadi maknanya di atas tu banyak air, sepatutnya jangan duduk di atas, pasal kamu tinggi, duduklah bawah, tuan-tuan. Kerana itulah pokok penuh atas gunung, pasal airnya banyak. Macam mana air naik ke atas tu? Kita boleh buat apa, tuan-tuan? Tak boleh buat apa. Itu kuasa Allah. Kita ambil manfaat aja. Apa manfaat kita ambil? Bila ada tempat begitu, kita boleh gunakan dia untuk jalankan turbine, boleh buat jana kuasa elektrik. Kita tumpang air terjun tu. Tapi setengah tempat dia tak buat macam tu, dia buat empang, dia buat turbine kat situ. Betul lah juga, itu ilmu kita lah, ya. Hakikat kekuasaan Allah, tuan-tuan, di langit, di bumi, dalam tanah, memang tidak boleh dinafikan, sentiasa ada, ya. Binatang-binatang di dasar laut gelap. Tahukah tidak dasar laut tu gelap? Sebab cahaya matahari atas laut ni, dia tembus makin ke tengah, makin ke bawah tu makin tak nak tembus. Sampai ke bawah tak sampai, dia tak tembus. Tu, maka gelap. Tetapi ada kehidupan di bawah itu, ya. Maka kehidupan yang di bawah tu kalau dah gelap, macam mana cara nak hidup dia gelap? Dan mereka kalau ada warna pun tak perlu warna pasal dah gelap. Allah jadikan mereka ni pula binatang yang berlampu-lampi. Ya. Kehidupan di dasar laut yang gelap, ikan-ikannya, binatang-binatangnya banyak yang berlampu. Ada lampu pula. Pakai bateri ke pakai apa? Pakai bateri, tuan-tuan, habislah jenuh, ya. Kuasa Allah, tuan-tuan. Lampu pula boleh kelip, boleh tu ada color lampu. Lampu tu ada color. Tapi taklah color macam kita, lampu color kita ni, dia ada bolehlah color terang gelap gitu, sikit gitu, ya. Kita kata betul ke binatang boleh berlampu? Allah tunjuk sikit, tuan-tuan, ya. Apa Allah tunjuk? Kuku Cina mati, kata dia. Allah, sedih benar bunyi binatang tu pun, ya. Kunang-kunang tu, kelip-kelip tu kan berapi, kan berlampu buntutnya. Picit tengok ada bateri ke? Mana ada bateri? Dia kata tu bukan lampu, itu reflection, dia balikkan cahaya. Kalau balikkan cahaya dalam gelap ni tak nampak, suluh baru nampak, itu baru reflection. Tak suluh tak nampak dah, ini demo memang ada lampu, ya. Bila dia mati, suluh lah, tak ada dah lampunya padam, pasal dia dah mati. Maknanya bila di darat ni ada binatang yang begitu, maknanya dasar laut Allah boleh buat. Belut elektrik tu, mati kot kita kalau pegang tak kena gaya, dia ngeluh elektriknya tu, ya. Macam mana dia pula dia seorang-seorang boleh ada elektrik, orang lain tak ada elektrik. Kita pun ada elektrik, tuan-tuan, tapi tak kuat, ya. Kalau kita nak tengok, memang kita takkan jumpa benda yang tidak terdapat padanya kuasa Allah, tak, ya? Mesti jumpa,
apa yang ada dalam masjid ini, apa yang kita nampak, lampu, nampak kipas, nampak aircon, nampak mikrofon, kita nampak kapet, nampak segala-gala, ini semua tanda-tanda kekuasaan Allah sebenarnya. Ya, mana kuasa Allah tak mana, aku tak nampak pun. Biasalah tuan-tuan, kalau tidak berfikir, itu dia kata bagi orang tak beriman, benda tu tak ada manfaat. Ya, tak ada manfaat. Tapi itulah dia kekuasaan Allah. Bila Allah nak mencipta sesuatu yang baru di atas muka bumi ini, ya, yang dulu tak ada, nak cipta bagi ada, maka Allah turunkan ilmunya kepada makhluknya. Makhluknya siapa? Di antara yang Allah berikan akal ialah manusia, maka diberinya kepada manusia ilmu untuk buat benda tu. Maka dengan ilmu itu dia pun buat. Bila dia buat, jadilah benda itu. Ya. Bila jadi benda tu, wujudlah benda tu. Sedangkan benda tu dulu tak ada. Apanya orang itu? Takkanlah tuan-tuan tak tahu kot, kacau bila. Tentulah tahu, berlambak benda yang sekarang ada dulu tak ada. Ya. Apa contohnya? Handphone ni dulu ada ke? Mana ada tuan-tuan? Saya pakai handphone, saya dah kerja, dah kena tukar kipuh. Kena tukar kipuh tahun 93. Last tukar kipuh 93. Lepas tu baru saya pakai handphone. Mana tahun 90-an. Handphone tu ada lebih awal lagi. Tapi siapa yang pakai tu kira handai benar lah kamu kan, memang kaya-kaya lah kamu. Kita tak merasa lah. Tapi masa zaman saya pakai tu, kira benda tu dah ada yang boleh beli. Belilah. Beli pun tak kawan siapa, dia malu dia dengan orang macam kita banyak menol duit kan. Simpan satu hari kereta rosak, guna keluar telefon. Terkejut. Masa tu abang saya ada lagi. Kau ada handphone rupanya katanya. Saya tak kabur pun, saya segan nak kabur macam kita ni banyak duit kan. Tapi dah kereta dah rosak. Kereta dah rosak, telefon lah. Begitu. Jadi maknanya zaman tu, sebelum tu tak ada. Dan dulu punya handphone pun dengan sekarang jauh benar bezanya kan. Jauh benar bezanya. Nak menceritakan sangat banyak benda baru. Dan ke depan akan ada benda baru. Allah akan cipta. Bukan Allah cipta, ni manusia cipta. Nampak tak tuan-tuan? Kalau orang tak beriman, dia kata gitu. Ini manusia cipta Ustaz, bukan orang, bukan Allah cipta. Habis tu apa yang Allah cipta kalau begitu? Kan? Sebenarnya apa saja yang Allah nak cipta, Allah boleh cipta. Dia turunkan ilmunya kepada makhluk, dan makhluk akan buat. Makhluk buat itu dan jadi atas izin Allah. Itulah caranya Allah mencipta sesuatu atas muka bumi. Ya. Ni masjid yang kita duduk ni. Kita duduk dengan kuliah ni, ya. Jangankan orang kata dengan kuliah sejam dah. Tidur 5-6 jam pun boleh. Pasal sedap no saja dalam masjid kan. Tambah masa kuliah, sedap no tidurnya, kan. Walaupun tak nak tidur juga punya sedap. Tuan-tuan bayangkan zaman Rasulullah, sama sahabat zaman dulu, masjid mana? Lantainya tanah tuan-tuan. Ya, lantainya tanah. Sebab itu sembahyang pakai kasut biasa dulu. Ya. Dindingnya tu dengan daun-daun kurma apa semua. Macam tu je kan. Nabi khutbah, mimbar ni macam kan ada satu batang pokok yang menangis tu, lepas dibuat mimbar baru kan, cerita gitu. Itulah dulu. Sekarang tengok canggih kot. Maknanya perubahan itu atas kehendak Allah SWT. Ya. Jadi kita hanya boleh menggunakan apa yang Allah beri. Ya, sendiri nak buat kita tak mampu buat. Sebatang pokok toge pun kita tak boleh buat. Ya. Ni. Pasal pokok toge tu dan pokok unik kan. Apa dia unik? Tak ada unik apa? Apa dia tak unik tuan-tuan? Unik lah pokok toge tu.
Bayangkan dia adalah kacang hijau. Kacang hijau kan pokok kacang hijau mengeluarkan kacang hijau tu. Bila tanam kacang hijau tumbuh toge, tak tumbuh pokok kacang. Tak unik. Patut tanam tumbuh dah pokok kacang hijau tu. Tak. Tu semai benda tu atas guni basah tu, naik toge. Tak jadi pokok kacang hijau. Nampak? Tak unik ke? Lepas tu dia tak ada klorofil, dia putih saja. Kan penin tu. Jadi begitu dah lebih kurang kan. Itu semua kuasa Allah, tuan-tuan. Ya. Antara bukti wujud keesaan Allah SWT adalah penciptaan alam buana yang terbentang luas ini. Bumi beserta bintang-bintang dan planet-planet yang bertaburan di angkasa lepas amat menarik dan menakjubkan. Perasaan kagum, hairan dan bercampur takut, maka bertambah kuatlah iman kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Bila melihat kepada langit, kalau tapi kita tengokkan mata kasar tak nampak apa. Nampak matahari sebiji, bulan sebiji, lepas itu bintang lah. Tak ada apa pun. Ya. Tapi kalau orang yang mengkaji, ada benda yang menakutkan. Ya. Di antara benda yang menakutkan itu, tuan-tuan, dipanggil asteroid. Ya. Jangan salah sebut Android pula. Android handphone. Ya. Ini dia asteroid namanya, iaitu batu-batu sebesar kereta, sebesar bas, sebesar rumah, yang kecil mungkinlah besar orang, tak begitulah, yang ada berjuta-juta di sekeliling bumi, ya, bertaburan di sekeliling bumi, membentuk seperti satu gelang. Dan dia bergerak dalam kelajuan yang sangat tinggi, sangat laju. Asteroid itu sentiasa diperhatikan oleh ahli astronomi. Kenapa? Kerana walaupun dia bergerak dengan sangat laju, tetapi jarak di antara mereka sentiasa sama. Ya. Jadi dia akan terus tengok, dia adalah kamera demo tu. Tengok. Dia takut dalam banyak-banyak taburan macam pasir tu ada yang bergerak. Ya. Dia bertakutkan itu. Sebab dia tak boleh nampak bergerak. Walaupun dia bergerak dengan laju, tapi jaraknya sama. Jadi nampak macam tak bergerak, sama je. Tiba-tiba satu dia bergerak. Mereka akan kaji yang bergerak tu. Sebab yang bergerak itu pasti berlaku sesuatu pada dia. Entah dia terlanggar ke, entah apa benda ke, dia lari daripada laluan dia. Dema takutkan benda tu bergerak, nanti dia terbang menghala ke bumi. Itu dia pun takut. Kalau terbang menghala lagi jauh tu dia pun tak peduli, tak kisah. Tapi tengok dia akan check tu, kaji tu, teropong tu betul. Ke mana halanya, kaji berapa lajunya, berapa besarnya. Tu. Ya. Cerita Armageddon. Saya pun tak apa minat cerita yang tak orang faham ni. Tapi Armageddon tu rasa satu cerita yang dia menembak asteroid tu yang menghala ke bumi tu. Itulah di antara ketakutan mereka. Kita yang beriman itu kuasa Allah belaka, takdir Allah nak ngala kemari, kita terima je lah. Jangan jatuh kat Malaysia, sudah. Kita kata gitu lah pula. Jatuh juga Malaysia, jangan Teluk Intan, sudah lah katanya. Teluk Intan, jangan jatuh Teluk Intan katanya. Teluk Intan juga, ada orang sebatang tak apa, jangan kemari katanya. Gitu pula dah. Nampak? Kita kira gitu je. Hakikat sebenarnya itu adalah kuasa Allah, tuan-tuan. Ya. Dan bintang ada sangat-sangat banyak. Banyaknya bintang itu sehingga tak tahu nak sebut macam mana. Ya. Tak tahu nak sebut pasal apa, tak tahu nak sebut pasal rumah angka tu banyak benar. Ya. Pasal adalah demo cuba ngira bintang. Allah, tak ada kerja betul demo ni. Bintang nak dikira demo berapa? Ya. Jadi mengira tu pakai komputer lah, teropong dengan komputer. Bila teropong komputer kira tu. Dia ada Mount Balama teleskopik dipanggil, satu tempat atas bukit, dia buat teropong besar.
teropong teleskop yang besar, ya. Teleskop yang besar tu tuan-tuan, dia punya muka depan saja 9 meter. Tu muka depan tu, yang bulat depan tu 9 meter tuan-tuan, dekat lebih kurang 30 kaki besar. Itu dia punya diameter tau. Diameter bukan perimeter. Perimeter tu dia ukur lelet. Kalau 9 meter ukur lelet tak besar. Ini diameter. Itulah dia berguna neropong langit tu. Tu bendanya. Jadi kira bintang. Kira bintang tuan-tuan. Allah. Rumah angka tu dekat 30. Nak apa nak disebut? Kita kalau 6, belakang tu ada 6, ada 7 angkanya, juta. Kalau ada 10 angkanya, bilion, ya. Kalau ada 13 angka, dia trilion. Kalau 15, udah tak kerti nak lion apa, nak dilion kan 15. Atau kalau ada 29, apa nak disebut? Sebut tak boleh sebut. Tapi itu jumlahnya sebegitu banyak, ya. Itu yang bila dilihat secara begitu, dia mengagumkan dan menakutkan. Ya. Sebab itu dia kata, perasaan kagum, hairan bercampur takut, maka bertambah kuatlah iman kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita perhatikan langit, ya. Banyak ayat Quran, ya, yang menyuruh manusia mengarahkan pandangan kepada ciptaan alam buana ini, baik di langit dan di bumi, supaya kita mengakui kewujudan dan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran menerangkan bahawa ketidakpercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala selepas melihat dan memerhati alam buana ini yang mempunyai hikmat dan rahsia yang besar adalah menunjukkan sikap degil dan tidak peduli akan kebenaran. Orang mukmin sepatutnya adalah golongan manusia yang menerima dalil dengan insaf tentang alam buana yang membuktikan wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nampak? Dia kata kalau perhati-perhati tapi tak faham apa benda, itu salah satu sikap degil dan tidak peduli akan kebenaran, katanya. Pasal apa dia kata begitu? Sebab dia tak nak memaham. Orang kata perhatikanlah tanda-tanda kebesaran Allah, ya. Berfikirlah, ya, ini, adakah kamu berakal? Allah katakan banyak kata-kata macam dalam Quran. Bila dia langsung tak nak mikir, memang degil, ya. Kita mikirkan benda tu tuan-tuan, di antara perkara yang bila kita perhatikan, dia sepatutnya boleh menambah iman. Itu sepatutnya, ya. Kalau kita melihat sesuatu yang menakjubkan, kita kata subhanallah, maha suci Allah. Kenapa kata maha suci Allah? Sebab Allah itu dia suci daripada sebarang kelemahan, maka dia boleh mencipta apa yang dia suka nak cipta, termasuklah benda yang kita tengok yang menakjubkan itu. Ya. Kalau kita tengok tuan-tuan, ya, benda yang menjadi kuasa Allah ni sangat, benda yang menunjukkan kuasa Allah tu sangat banyak, sehingga kan tidak sepatutnya kita tak terfikir apa-apa. Kalau tak terfikir apa-apa, memang kita jenis orang malas fikir, ya? Memang Melayu betul kita ni, Melayu sungguh-sungguh lah. Daripada segar kepada layu, itu namanya Melayu. Pasal apa? Pasal langsung tak nak fikir. Sepatutnya kita berfikir untuk kita lebih mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Saya pernah cerita dulu sini, ada seorang sahabat berdoa minta dia dapat rezeki seperti mana burat. Ingat burat itu kan, tolong cari kan apa benda nama tu. Apa burat ni? Anak burung gagak tu. Anak burung gagak baru menetes tu namanya burat. Dia kata dia minta, ya Allah rezekikanlah aku seperti mana engkau merezekikan burat, katanya. Apa rezeki macam anak gagak? Rupa-rupanya tuan-tuan, gagak ni dia punya perangai, nampak? Allah menciptakan sesuatu itu untuk kita fikirkan, ya. Gagak ni dia memanglah hitam,
tapi telurnya tetap berwarna putih, ya. Sebab itu bila pasangan tu hitam dan putih nampak ketara, dia kata seperti gagak dan telurnya, katanya tu. Kenapa? Nampak benar beza color dua orang tu berjalan, seperti gagak dan telurnya lah jadinya, kan? Okey. Bila meneteh anak gagak ni, rupa-rupanya ibu gagak ni akan tinggalkan anak dia. Dia tak nak jaga anak tu. Apa sebab dia tak nak jaga? Sebab dia kata itu bukan anak dia. Kenapa dia kata itu bukan anak dia? Sebab anak gagak ini belum tumbuh bulu, dia tidak berwarna hitam. Jadi dia tak nak. Dia tak nak jaga sebab dia kata bukan anak, sebab bukan warna dia. Maka dia tinggalkan. Dia tinggalkan pun dia tak pergi jauh. Dia tinggal, dia tak jaga, tapi dia duduk tak jauh daripada situ. Sebab dia kata seingat aku telur tu telur aku. Yang ngeramnya aku. Dia bila letih anak bukan anak aku, katanya. Jadi dia tinggal tapi dia tak pergi jauh. Dia akan tinggalkan dan dia akan duduk dekat-dekat situ. Tapi dia tak bagi makan sebab dia kata bukan anak dia. Ya. Macam mana anak gagak tu nak hidup? Ini kata Bukhari ni. Ya. Rupa-rupanya Allah menakdirkan badan anak gagak ni dia ada bau. Bau yang serangga yang jadi makanan dia. Dia makan serangga yang datang ke tempat dia tu. Itulah caranya dia hidup. Sehinggalah anak gagak ni tumbuh bulu dan warnanya jadi hitam, baru ibu gagak ni pergi ke anak dia. Dia macam tu, tuan-tuan. Jadi punya cari, tapi rezekinya datang. Itu yang sahabat minta biar rezeki buat tu. Ya. Nampak gagak boleh buat ke? Gagak pemenung anak aku tak jadi anak aku pula, ngeram dah lama. Dia rasa begitu. Nampak? Allah yang menciptanya, tuan-tuan. Ya, banyaklah cerita, tuan-tuan, kalau nak cerita begitu. Tapi itulah dia suruh kita perhatikan dan kita berfikirlah, ya. Dengan apa Allah jadikan itu. Khalaqallahu as-samawati wal ardi khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqq inna fi zalika la ayatan lil mu'minin. Allah menciptakan langit dan bumi dengan cara yang layak dan berhikmah. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi satu tanda, yakni yang membuktikan kebijaksanaan Allah bagi orang yang beriman, ya. Kalau dikatakan kenapa Allah cipta langit dan bumi dengan cara yang berhikmat, Allah, tuan-tuan, nak sebut hikmat dia cipta tu memang panjang benar ceritanya, cerita hikmat itu, ya. Tapi tuan-tuan bayangkan, di langit itu ada beberapa sumber yang penting untuk kehidupan di bumi, khususnya manusia. Kehidupan di bumi semua perlu. Ada banyak benda di langit tu, ya. Saya kata tadi, pertama, di langit ada matahari. Matahari adalah salah satu sumber, ya, untuk tumbuh-tumbuhan yang hijau ini melakukan fotosintesis cahaya itu. Fotosintesis tidak berlaku di waktu malam, kerana malam tak ada cahaya. Dia berlaku di waktu siang, ya. Ini fotosintesis menghasilkan oksigen, recycle oksigen, ya. Matahari juga menyebabkan bumi ini tidak beku. Matahari juga dia boleh memanaskan air supaya air mempeluap dan naik ke langit, naik ke atas menjadi awan, boleh turun sebagai hujan, ya. Ini di langit juga ada bintang-bintang yang menjadi panduan berjuta-juta nelayan di tengah-tengah laut tu. Kalau dah ke tengah laut cari ikan, cari makan, tiba-tiba bintang tak ada, kompas pun rosak, pening ni nak balik, tuan-tuan, ya. Jenuh nak telefon, kamu di mana? Aku tak tahu di mana nak ngapa tengah laut ni, begitu. Kalau ada bintang ada, boleh dia ada tahu cara. Ada bintang, ya. Ini di langit ada bulan. Daripada bulan kita boleh mengira hari bulan, kalender Islam, ya.
Kalau saya kata kalender Islam tu lah yang paling betulnya, pasal dia kira bulan dan dia tepat. Setiap kali kita nak raya tengok anak bulan katanya. Nak puasa tengok anak bulan. Kalau anak bulan tu tak betul tu, macam mana raya nak puasa? Jadi tepat kalender Islam tu. Kalau 1 Ramadan tu memang bulan baru start. Begitu. Ya. Berbanding kalender Masihi yang diguna jalan matahari tu. Matahari ni saya pun mikirnya pening juga. Demo pun handai benar katanya. Sekali matahari pusing sampai balik 365 hari suku. Ada suku pula tu. Nampak? Dia suku tu yang macam mana boleh suku? Ya. Tapi tak tahulah, dia memang tahulah macam mana ngira tu kan. Tapi saya tak apa suka kiraan tu, tapi tak apa suka pun nampak macam mana dah kalender apa tu kan. Jadi bila tahun kedua 365 hari suku jadi setengah. Suku jadi tu 2 kali suku jadi setengah. Tahun yang ketiga 365 hari 3 suku betul. Nampak? Bila tahun yang keempat 365 hari campur 1, dah jadi 366 hari. Februari jadi 29, ya. Tahun ni kan? Tahun ni jadi 29 Januari. Siapa yang beranak 29 Januari, sambutlah akan jadi 4 tahun sekali, yang begitu. Orang umur 40 dia baru 10 tahun umur. Ngapa? Sambut berhenti baru 10 kali katanya. Tu muda dah. Ya, ini. Jadi maknanya tarikh special lah tu. Banyak orang kahwin 29 bulan 2 tu, ya. Termasuklah menantu saya, begitulah. 29 bulan 2 nak orang kahwin. Waktu tarikh tu susah nak dapat. Yalah. Tapi nak ngira matahari tu susah benar katanya. Tapi kalau bulan kita nampak hari-hari, ya. Jadi ada di langit matahari, ada di langit itu bulan, ada di langit itu awan yang mendatangkan hujan, ya. Langit aja tu, di langit ada angin, ya. Yang boleh ialah melayarkan kapal-kapal layar, begitulah, ya. Itu di langit. Yang di bumi pun banyak, dengan air lautnya, air sungainya, ya, dengan bijih-bijih dalam buminya, dengan minyaknya, dengan gasnya. Tuan-tuan, kita tak boleh buat apa, ngambil aja kita ni, ya. Okey. Menurut pendapat sarjana-sarjana astronomi, bahawa bumi ini adalah satu daripada keluarga matahari. Matahari pula hanya merupakan satu unit daripada berbagai-bagai kumpulan keluarga bintang ataupun planet yang tidak dapat dikira banyaknya. Hanya Allah jualah yang mengetahui benda-benda yang ada di ruangan angkasa lepas itu. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta serta mengendalikannya. Nampak, ya? Langit tu memang banyak, ya. Kita tidak mungkin tahu berapa jutakah jumlah bintang-bintang dan planet-planet yang berada dalam lingkungan keluarga matahari. Sekiranya kita pandang dengan mata kasar, bilangannya lebih kurang 6,000 katanya. 6,000 tak nampak tuan-tuan. 60 pun 4 kali pening, ya. Pasal elok kira-kira. Aku dah kira yang itu belum. Itulah tadi. Nak 60 pun pening. Kita kembali balik. Tanda tampil ke tutup ke right dulu, bukan mana-mana dekat langit apa nak di kan. Dia kata dia boleh nampak 6,000 kalau perhati benar-benar kamak boleh kot. Tapi jika kita lihat dengan teropong pembesar, itulah teleskop tu, ya, maka jumlahnya tidak dapat dikira kerana terlalu banyaknya. Kata sarjana astronomi bernama Captain, jumlahnya kira-kira 40,000 juta. Ya. Kalau ada 1,000 juta apa? Makna bilion kan? 40 bilion kan? Kata Captain, begitu, ya. Beratus ribu juta bintang-bintang yang terapung-rapung di angkasa lepas bergerak, beredar dan berjalan menurut undang-undang yang ditetapkan tanpa bertembung atau berlaganya di antara satu sama lain. Ini adalah menjadi bukti yang sangat nyata bahawa memang ia dikendalikan oleh satu kuasa yang terbesar, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta dan mentadbirnya. Ya. Jadi dia kata apa? Dia ada berbilion-bilion, tapi dia tak berlanggar. Ya. Sedangkan dia bergerak dengan sangat laju. Ya ke dia bergerak? Ya, dia bergerak tuan-tuan. Ya. Sebab dia bergerak tu gambarnya dia kekal di situ. Jadi dia duduk bergerak, tapi dia tak ada berlanggar. Kalau berlanggar, dia berkaji kenapa boleh berlanggar. Bahaya ke mana perginya? Serpihan ini jatuh ke bumi ke tidak? Tu. Ya, seperti saya cerita tadi lah.
Okey. Tidak dapat diterima oleh akal bahawa planet-planet dan bintang-bintang itu terjadi dengan sendirinya dan berjalan tanpa bertembung dengan spontan semata-mata. Sedangkan kita saksi di bumi ini, motorkar-motorkar atau kenderaan-kenderaan selalu berlaku kemalangan walaupun ada undang-undang. Ya. Demo undang-undang tak ada pun tak berlanggar, nampak? Lagi kata Dr. Martin Stanley, dia kata sesungguhnya segala yang ada di alam semesta ini adalah membuktikan adanya Allah Subhanahu Wa Taala dan menunjukkan kekuasaannya. Kami sebagai sarjana-sarjana yang mengkaji dan menyiasat tentang keadaan alam semesta dengan menggunakan cara-cara membuat kesimpulan, sebenarnya kami tidak melakukan apa-apa pun, hanya memerhati kesan-kesan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Ini orang tak Islam pun mengakui bahawa apa yang terjadi itu mereka tak boleh buat apa-apa melainkan kaji buat kesimpulan itu je. Nak buat tak boleh. Sebab dia kata kuasa Allah lah yang menggerakkan, kuasa Tuhan lah yang menggerakkan segala benda-benda itu. Nampak? Kalau demo pun boleh faham itu kuasa Allah, kita pula tak nampak langsung. Oi, kacau tuan-tuan, ya. Kita ni ada satu kejahatan dalam budaya kita ni. Apa dia? Iaitulah perkataan alam semula jadi. Ya. Alam semula jadi memanglah kita belajar dulu sains, sains, pelajaran sains dululah kan. Mana alam semula jadi ni macam-macam lah. Tak apalah orang sains belajar alam semula jadi. Betul lah tu, pasal dia semula jadi. Setiap yang semula jadi itu sebenarnya dia tidak akan terjadi dengan sendiri. Setiap yang semula jadi itu adalah ditakdirkan oleh Allah. Bila kita dah besar, kita dah faham, oh semula jadi ya, ialah semula jadi. Semula jadi pada dia. Hakikatnya itu sebenarnya adalah kekuasaan Allah SWT yang mencipta dia jadi begitu. Ya. Ini seperti kita tengok air. Air ini apa air? Air lah. Rupanya bila dikaji betul-betul air itu, dia rupanya adalah gabungan dua molekul hidrogen, ya, dua molekul H2O, dua molekul hidrogen melekat dengan satu molekul oksigen. Bila dipecahkan, oh, dia jadi dua gas. Satu gas hidrogen, satu gas oksigen. Oh, punya cantum benda tu, oh jadi air punya. Nampak? Apa kita boleh buat? Kita cuma boleh kaji, faham, dan kita ambillah dia sebagai satu kesimpulan. Oh, air ini adalah H2O. Hidrogen 2 biji, oksigen sebiji, jadi air. Nampak tak tuan-tuan? Sedangkan hidrogen itu dan oksigen itu adalah gas nadir, gas yang ada di sekitar kita ni. Tu. Rupanya daripada itu dia boleh jadi air. Apa kita nak buat? Kita tak boleh buat apa-apa. Kita cuma tahu, oh itulah kuasa Allah menakdirkan dia berlaku. Ya. Tuan-tuan. Jadi begitulah, ya. Sedikit, ada lagi sikit yang kita bicara kepada kuliah akan datang, ya. Apa dia tu? Sebahagian daripada bukti kekuasaan Allah yang dikaitkan dengan fakta-fakta sains, ya. Apa yang dekat ni? Baik. Sebelum kita tangguhkan kuliah, tuan-tuan, ada tak apa persoalan kamu? Tak ada ya? Tuan-tuan, saya cerita ni tuan-tuan mungkin 1% je sebenarnya daripada apa yang ada di alam. Tak ada 1% pun. 1% banyak kot, tak sampai pun kan. Jadi 99% tu tuan-tuan carilah pelan-pelan, ya. Cuma orang Melayu ni terkenal dengan
sikap malas, ya. Oh, orang Melayu ni mana ada malas ustaz? Yang rajin, tapi banyaknya malas. Sekurang-kurangnya malas mikir, ya. Sebab itu kalau cerita jenis banyak fikir, orang Melayu tak tengok, tak popular cerita tu. Tapi kalau cerita sinetron yang tak payah fikir, tengok tajuk dah tahu apa cerita dan apa ending, yang tu orang Melayu suka tengok pasal tak payah fikir. Dia macam itulah lebih kurang kan. Tuan-tuan ni tak kot. Tuan-tuan suka cerita canggih-canggih kan. Itu cerita orang yang tak dalam masjid tu. Jadi kalau boleh kita rajin-rajinlah berfikir. Orang yang rajin berfikir ni orang yang banyak membaca sebenarnya, ya. Bila banyak membaca, maka dia kena fikir. Kalau baca dia tak fikir, dia tak faham, dia tak guna baca. Sebab itu orang Melayu pun dia sangat malas membaca, ya. Jadi kalau boleh kita cari-carilah ilmu, ya, pengetahuan. Semoga kita tidak tergolong dalam golongan orang-orang Melayu yang tidak cemerlang. Bukan saja cemerlang untuk kehidupan di dunia ni, ya. Biarlah dengan akhirat sekali tu, biar kita cemerlang, ya. Baik, kalau tak ada persoalan setakat itu dulu tuan-tuan. Saya ni biasa dah tuan-tuan, bila dah kemari ni dah jamak dah sembahyang tadi, maka saya minta diri dulu dah, ya. Jadi saya minta banyak kemaafan lah kalau sepanjang cerita saya ada yang menyinggung tuan-tuan perempuan ataupun terkasar bahasa. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah SWT, dan yang buruk itu kelemahan dan nafsu saya sendiri. Sekian dah dulu, wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.